أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk kita meneruskan halaman 243 selepas kita sudah pun mengulang kaji bersama dengan Dr. Farid Ravi semalam, dan kita bertemu banyak permata-permata daripada surah Yusuf, dan kita ingin menyambung kepada kisah apabila Nabi Yaqub ditanyakan oleh anak-anaknya, bolehkah dibawakan adik bernama Bunyamin untuk dibawa ke Mesir. Ini yang kita sudah pun belajar pada minggu lepas, iaitu pada hari Jumaat, dan hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sihat Ustaz hari ini. Sihat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ingin bersama Ustaz ya, hari ini menyambung kepada halaman 243 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan kita mohon pada Allah SWT diterima amal kita, diberikan ketenangan memulakan 1 Zulhijjah Ustaz ya. 1 Zulhijjah, macam mana Ustaz persediaan menuju kepada Aidil Adha kita tidak lama lagi? Ya, Masya Allah. Saya mengingatkan diri saya kepada semualah untuk memperbanyakkan doa-doa dan juga zikir-zikir, dan pastinya kita juga ingin perkenalkan juga zikir-zikir yang memang warid daripada Nabi SAW, selalu dibaca, yang diajarkan kepada kita. Moga-moga ia dapat mencerahkan hati kita dan menghidupkanlah ayat Ustaz yang mengingatkan. Ya, Allah suruh ingat pada ayyaman ma'lumat kan. Ya, jadi dia kalau bulan Ramadan tu ayyaman ma'dudat ya. Tapi kalau untuk seruan untuk mengingat Allah pada bulan Zulhijjah ini ya, pada ayyaman ma'lumat, iaitu hari-hari yang dimaklumi ya. Dan kalau ada yang tak maklum Ustaz ya, kalau ada yang kata dah masuk Zulhijjah contohnya kan, ataupun kita kena banyak berzikir ke, sebenarnya kita kena tambah ilmu. Dan moga-moga tuan-tuan yang bersungguh pada hari ini kita memulakan majlis kita muka surat 243 ini juga untuk mengingati Allah, di samping kita mengamalkan, menambah amal kita pada bulan Zulhijjah ini menjelang kepada raya haji kita ya. Kalau orang-orang yang pergi haji, banyak persediaan mereka untuk mengingat kepada Allah SWT. Kita di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja, di Singapura, di Indonesia, mana-mana negara yang ada, kita tetap juga perlu banyak mengingat Allah SWT. Peluang untuk kita mendekatkan diri, digandakan pahala amalan kita. Mari kita sama-sama kita perhatikan kepada sinopsis ringkasan halaman 243, iaitu pada ayat yang ke-64 hingga ayat 66 kita akan melihat kepada Nabi Yaqub membenarkan Bunyamin ya, pergi akhirnya ya, walaupun sukar, tetapi selepas dibincang bersama si anak maka dibenarkan. Kemudian pada ayat yang ke-67 hingga 68, wasiat Nabi Yaqub kepada anak-anaknya agar memasuki Mesir melalui pelbagai pintu. Pelbagai pintu ini wasiat ataupun nasihat Nabi Yaqub. Mengapa pelbagai pintu? Itu yang kita akan baca bersama. Dan kemudian pada ayat 69
Nabi Yusuf mengenali Bunyamin dan membuat perancangan agar beliau tetap bersamanya, ya, tetap selamat, tak kena buli oleh abang-abangnya. Peristiwa yang lama, sudah beberapa puluh tahun, tetapi masih lagi perlu diberi perhatian. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 64 hingga 67 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa ceria, mudah-mudahan sentiasa sihat, dan terus sebarkan, share, tekan saja butang share yang tengok di Facebook tu, dan ramai juga yang tengok di kaca televisyen di rumah masing-masing. Moga-moga sama-sama kita dapat manfaat dalam situasi kita mendepani ujian yang demi ujian, kita tidaklah diperintahkan untuk kita dihalau dan sebagainya, tapi kita kalau kita keluar kena halau balik rumah sahaja. Maka itulah ujian kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi dalam surah Yusuf ini betul-betul dapat mengingatkan hati kita dan menguatkan jiwa kita untuk terus kita melangkah dalam kehidupan ini, insya-Allah. Baik, kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-64 hingga ayat 66 saat 67. Auzubillahi minasyaitanir. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. Kita dah baca
perkataan daripada ayat 64 hingga ayat 67 ya, sebentar tadi menyambung kepada kisah Nabi Yusuf Ustaz ya. Sebagaimana yang kita maklum pada minggu lepas kita sudah pun didedahkan bagaimana abang-abang Nabi Yakub ini balik semula ke Kanaan ya, balik semula ke Syam, dan kemudian mereka ini tak dapat barang Ustaz ya, tak dapat muni'ah ya, sebagaimana kita baca daripada ayat nombor 63 pada minggu lepas, iaitu muni'ah minnal kail ya, iaitu kami ini dihalang daripada mendapat bantuan kerana Bunyamin tak ada ya, Bunyamin tak ada. Jadi mereka balik minta kalau boleh ayah tolong kami nak bawa Bunyamin, adik kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk ke Mesir semula. Maka apakah balasan? Dulu dah minta lah kan, dulu dah minta mak bawa Nabi Yusuf, kami akan jaga elok-elok, tapi bawa baliknya ialah t-shirt, okay, baju qamis bidamin kadhib. Dan kemudian kali ini perkataan yang mereka gunakan ialah apa? Wa inna lahu lahafizun. Perkataan yang lebih kurang sama pada ayat 63 itu. Maka balasan ayahnya Nabi Yakub, bagaimana aku boleh meletakkan kepercayaan menjaga Bunyamin kepadamu seperti mana ketika aku meletakkan kepercayaan kepada kamu dahulu ya, mintukum ala akhih min qabl, sebagaimana aku telah amanahkan kamu menjaga saudaranya itu sudah tentu Nabi Yusuf min qabl, tapi tak disebutkan Nabi Yusuf ya, disebutkan akhi ya. Perkataan ini walaupun kita rasa macam ini biasa je Ustaz kan, tapi sebenarnya di selepas beberapa muka surat nanti kita akan jumpa Nabi Yakub mengeluarkan perkataan Yusuf itu secara spesifik, nak menceritakan perkataan akhi itu memang dipilih secara jelas agar apa? Agar ia tidak menimbulkan rasa tidak puas hati daripada kalangan adik-beradik dia, abangnya itu kembali ya pada ketika dah berpuluh tahun berpisah dengan si adik. Baik, jadi dalam ayat ini sebenarnya perbincangan oleh ulama, oleh Imam As-Sa'di, dia kata bolehkah kita ini berburuk sangka, kan ini Nabi Yakub dia tak percaya kepada si anak ya. Jadi perkataan daripada As-Sa'di dia kata dibenarkan ya apabila ia diasaskan kepada perkara yang benar, iaitu apabila sudah ada berlaku kes maka kita kena berjaga-jaga, bukan buruk sangka tetapi berjaga-jaga. Dan Nabi Yakub mengeluarkan perkataan yang lemah lembut dalam masa sama berjaga-jaga sebagai seorang ayah dengan menyatakan soalan. Mengeluarkan soalan. Dia tak cakap kamu ni memang tak boleh percaya. Tak cakap begitu. Tapi hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi min qabl. Jadi soalan adalah salah satu teknik keibubapaan ataupun ketika kita mendidik seseorang, berbanding dengan kita terus tuduh ataupun negatif, kita bertanya soalan. Ini adalah kemahiran komunikasi yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub. Fallahu khairul hafidha. Allah lah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang paling penyayang di kalangan orang-orang di antara para penyayang. Nak menceritakan bahawa walaupun Nabi Yakub ini curiga ataupun prasangka kepada anak dia, bertanyalah ya, dengan bertanya, bukan dia simpan dalam saja, dia bertanya pada anaknya, tetapi Nabi Yakub terus kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya menyatakan bahawa akulah sahaja yang boleh menjaga Bunyamin ini dengan baik, kerana itu adalah berlawanan dengan perkara yang kita boleh belajar dalam ayat ini. Jadi fallahu khairan hafidha, Nabi Yakub kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka abang-abang Nabi Yakub sudah curiga ataupun sudah stres Ustaz ya. Barang dah tak ada ya. Nak bawa Bunyamin, ayah kata boleh percaya ke tak kan. Jadi bila dah stres begitu, mereka lepas itu pergi buka kepada mata'ahum pada ayat yang ke-65. Mereka tak buka barang dulu, mereka terus jumpa kepada ayah bila balik. Perbincangan ulama menyatakan walaupun mereka ni ada buat perangai tapi masih lagi ada adab. Balik balik rumah jumpa ayah dahulu, berbanding dengan pergi ambil barang ataupun ada setengah sekarang ni dia pergi ambil komputer terus main komputer je, tak jumpa ayah pun, check handset dulu kan. Jadi adab ini yang kita boleh belajar bila kita lihat mereka bercakap dulu dengan ayah, kemudian barulah membuka barang mereka. Maka
fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Bila mereka buka balik barang mereka, ingat mereka tak ada barang yang mereka bawa, tukaran tak ada dan juga barang bantuan tak dapat. Rupa-rupanya mereka jumpa wajadu bida'atahum, berjumpa dengan barang yang mereka bawa, ya. Kalau kita perasan, ia dikembalikan. Qalu, yang ini ada 5 perkara bagaimana abang-abang Nabi Yusuf ini membuat perundingan, Ustaz. 5 perkara. Walaupun kita baca macam terus dia sampai kepada zalika kailun yasir, tapi ada 5 perkara. Yang pertama, qalu ya abana ma nabghi, ya, wahai ayah kami, inilah yang kita inginkan. Apa lagi, ya, apa yang kita inginkan, iaitu kita dah ada barang kita semula. Bila ada barang, maksudnya kalau kita ada barang ini, kita boleh pergi ke Mesir balik semula untuk kita dapatkan bantuan lebih. Nombor 1, ini mereka tunjukkan dah ada. Mereka terkejut sebenarnya. Mereka ingatkan muni'a itu dihalang, mereka tak dapat, dan barang yang mereka tukar pun tak dapat juga. Kena bawa Bunyamin baru dapat segala-galanya. Rupanya dikembalikan. Yang pertama, hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, inilah barang yang kita dikembalikan. Nombor 1, wa namiru ahlana, kita boleh gunakannya untuk dapat memberi makan keluarga kita, pasal mereka ada barang, ya, barang yang mereka berharga yang mereka ingatkan kena tahan oleh Nabi Yusuf Al-Aziz, rupanya dikembalikan. Nombor 3 ialah, ataupun nombor 4, wa nahfazu akhana, jadi bila kita dah ada makanan ini, kami boleh jaga adik kami iaitu Bunyamin, wa nazdadu kaila ba'ir, untuk kami dapatkan bekalan seberat ataupun sukatan seberat unta bila kami nak pergi balik ke Mesir. Jadi awalnya mereka rasa macam give up, ya. Asalnya mereka rasa give up, tapi dengan 5 perkara ini, penghujahan ataupun perundingan yang mereka bawa ini menyebabkan mereka dapat berunding dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Apa pelajaran untuk kita sebenarnya, Ustaz, ya? Sebenarnya dalam hidup kita ni, benda yang fizikal sampailah kepada apa yang nak dicapai pada masa akan datang, perundingan perlu dilakukan. Kadang-kadang mungkin orang dah tak percaya lagi dah, ya, ataupun orang tidak mahu beri sesuatu bantuan ataupun kepercayaan, tetapi dengan berunding, membawakan hujah-hujah yang jelas, itu mungkin boleh menukar kepada sesuatu perkara. Maka jawapan daripada Nabi Yaqub pada ayat 66 itu agak panjang, tapi nak minta Ustaz baca sekali lagi, Ustaz, ya, pasal ayat ini bercerita tentang bagaimana Nabi Yaqub menyerahkan kepercayaannya semula. Bukannya dia terus marah, bukannya terus tak percaya. Kalau dia terus tak percaya, hancurlah potensi bagi anak-anaknya yang akan meneruskan legasi Nabi Yaqub alaihissalam. Kita baca ayat 66, Ustaz. Ayat 66. Jom sama-sama kita ulang balik ayat 66, kita pasakkan. Bagaimana saya cukup tertarik pada ayat 64 tadi, Ustaz sebut fallahu khairun hafiza, maka Allah lah sebaik-baik yang memelihara. Walaupun kita dah seorang Nabi Yaqub, dia ayah, tetapi kebergantungan, walaupun anak dah buat kes, tapi tetap bergantung kepada Allah Subhanahu. Ada yang setengah-setengah saya pergi satu rumah kedai, biasa ayat wa may yattaqillah kan, tapi dia guna ayat fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Betul. Dan kalau orang pergi berjalan ke, Ustaz, ya, kita antara doa yang bagus ialah kita baca doa ini. Maksudnya ketika hantar dia bahawa Allah akan jaga kamu. Allahu khairun hafiz. Masya-Allah. Kita sama-sama lihat makna dan amal insya-Allah. Ayat 66. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم.
Dia Nabi Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan bersamamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahawa akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung. Setelah mereka melafazkan sumpah, dia Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita katakan. Di sini Nabi Yakub meminta pada anaknya untuk bersumpah. Mauthaqah ini maksudnya sumpah yang berat, Ustaz ya. Dia ada mithaq dan juga mauthaqan. Mauthaqan ini lebih berat daripada mithaq, perjanjian yang berat. Jadi perjanjian ini iaitu nak bawa balik, pastikan janji kamu akan bawa balik Bunyamin balik ke Kanaan, ke Syam itu sendiri, kecuali an yuhata bikum. Ini perkara penting untuk kita faham, tuan-tuan. Ini zaman masalah ekonomi, iaitu kecuali bila dikepung, maksudnya ada orang yang akan merompak kepada kafilah yang ada, dan ini adalah gejala yang berlaku ketika ada masalah ekonomi. Ini yang akan berlaku pada zaman dahulu, dan zaman sekarang pun akan lebih ramai lagi perompak, pencuri yang akan muncul apabila ada masalah ekonomi. Yang perlu kita sama-sama, yang ada lebih, kita kena membantu kepada yang kurang agar ia tidak berlaku sebagaimana dinyatakan dalam ayat 66 ini. Dan di hujung itu Allah menyatakan qala Allah, ataupun falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Kebergantungannya adalah kepada Allah semata-mata, bukannya bergantung kepada anaknya. Janji memang janji, tetapi sebenarnya tawakal sebenar-benarnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diamalkan oleh Nabi Yakub untuk memimpin keluarganya. Inilah yang dibekalkan kepada anak-anaknya, kebergantungan pada Allah. Itulah yang membawa kepada kisah pada babak seterusnya. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan kita ialah radda ataupun radada, yang bermaksud mengembalikan ataupun menolak 59 kali di dalam Al-Quran. Dan perkataan ini digunakan ketika barang-barang yang mereka bawa ke Mesir itu rupa-rupanya mereka jumpa ruddat, dikembalikan kepada mereka, dan ini menghilangkan stres mereka kerana mereka merasakan bahawa asalnya barang itu sudah tidak ada. Jadi apakah yang berlaku bila mereka dah confident balik, Nabi Yakub memberi izin. Apakah lagi yang dinyatakan oleh Nabi Yakub untuk memimpin sebuah keluarga? Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. InsyaAllah. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran pada terus istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, sebelum kita pergi lebih lanjut dalam perbahasan ataupun tadabbur kita kisah surah Yusuf ini, dan kita berada pada 1 Zulhijjah pada hari ini, sama-sama kita memperbanyakkan zikir dan selawat dan juga doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjelang kita nak menuju kepada hari wukuf, Safas. Moga-moga Allah Taala terima doa kita seluruh dunia. Allah angkatkan wabak ini daripada kita semua. Baik, kita nak sedikit tajwid pada hari ini.
pengenalan hukum mat, iaitu berkenaan dengan mat secara umumnya, iaitu pembahagian mat asli. Bila sebut mat ni kita kena faham, iaitu bacaan panjang dalam Quran. Mat terbahagi kepada dua bahagian utama, yang mana pertama disebut sebagai mat asli, yang kedua disebut sebagai mat far'i. Mat asli apa dia? Mat asli tidak panjang, dia ringkas saja perbahasan dia. Kalau kita lihat di slide mat asli, okey, kita tengok pada slide mat asli. Mat asli iaitu mat yang terjadi dengan sebab utama, huruf mat, alif waw ya. Ini tabiat orang Arab bila sebut mat asli ataupun sebut mat tabi'i. Macam perkataan qulu, dia akan panjang, qulu, sebab lepas ku ada waw, lepas waw tu sebelum dia berbaris depan. Ataupun mudahnya perkataan Allah ataupun ya Abdullah, dia akan automatik Allah tu dipanjang sikit. Dia tak akan mungkin bahasa kita Ustaz Fahad ada, walaupun anak kita nama dia Abdullah ataupun orang Melayu biasalah, tapi orang Arab dia sensitif. Itu bahasa secara fitrah, secara naluri bahasa Arab yang tulis. Dia akan sebut Muhammad. Kalau kita kadang-kadang Muhammad, kita panjang pula pada tempat pula yang tak betul. Untuk sebab itu bahasa kita dah ubahnya jadi macam nak tarik dia punya lain sikit kan. Tapi tak, orang Arab dia dah Muhammad, dia jadi macam tu. Tu bahasa fitrah. Tu dia bagi mat asli ataupun disebut sebagai mat tabi'i, disebut alif waw ya. Yang kedua mat far'i, mat yang terjadi dengan sebab hamzah dan sukun. Mat far'i ni yang terjadi huruf mat, selepas huruf mat alif waw ya itu ada hamzah ataupun ada mati. Maka berlakulah pecahan-pecahan yang banyak yang akan kita belajar satu persatu. Dua sebab je. Sebab apa? Bertemu hamzah, bertemu mati. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Dua sahaja. Yang inilah yang akan menjadi pecah mak badal, mak jaiz, mak wajib, mak macam-macam. Mak semualah mak. Insya-Allah kita akan belajar. Wallahu taala a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi yang memulakan pengenalan tentang mat ini sendiri pada 1 Zulhijjah. Ustaznya kita digalakkan untuk banyak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayyam ma'lumat, kerana ini adalah sebagai satu syiar dan ia adalah satu perkara yang special Ustaz ya. Walaupun kita tak dapat pergi di tempat yang istimewa namanya Mekah ataupun Madinah, tetapi kita diberikan masa itulah daripada 1 Zulhijjah sampailah pada wukuf di padang Arafah, dan sehinggalah kita merayakan hari raya haji, ada hari tasyrik. 10 hari ini dirakamkan sebagai hari yang amat istimewa untuk kita menggandakan amalan sedekah kita, infak kita, zikir kita, dan moga-moga tuan-tuan yang bersama dalam My Quran Time pada hari ini ajak keluarga sekali banyakkan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Ustaz cakap tadi tentang mat tadi Ustaz ya, bila cakap Muhammad tadi tu, berbanding Muhammad tu kan. Sebenarnya di awal surah Yusuf ini ada cerita tentang la'allakum taqilun. Allah menurunkan Al-Quran ini Quran dan Arabia la'allakum taqilun, pasal dia sebenarnya membina istilah dalam kajiannya psikolinguistik Ustaz. Psikologi kepada orang yang guna bahasa tersebut. Bila orang ada bahasa Arab, apatah lagi bahasa Arab itu yang fusah daripada Al-Quran, ia membina cara fikir dia yang berbeza daripada orang yang mungkin tidak kisah kepada bahasa Arab Al-Quran ini. Dari segi ketegasan, dari segi cara dia melihat sesuatu. Kalau Muhammad berbandingan Muhammad atau Mat, kan dia dah cut short, dah potong pendek. Jadi dalam cara berfikir pun dia memberi kesan bagaimana dia memproses sesuatu kebenaran. Jadi itu sebabnya baca Quran dengan mat yang betul itu penting. Itu sebabnya kalau saya perasan, kalau waktu saya lah, kalau baca Quran tak berapa betul, hari itu pun jadi tak betul. Tak betul kan? Pasal apa? Sebenarnya bila kita baca betul itu, kita fokus, itu juga yang kita akan bawa di luar solat kita ataupun di luar kehidupan kita. Jadi kita nak sambung daripada ayat yang ke-68 69. Kita ada 2 ayat lagi yang kita nak baca, tapi ayat 67 dulu kita lihat kepada perkataan Nabi Yaqub kepada anaknya, ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ini nasihat daripada Nabi Yaqub. Dah okey, boleh dibenarkan bawa Bunyamin selepas mengambil perjanjian yang berat, berjanji betul-betul kamu jangan lagi main-main. Kali ini si abang-abang memang berjanji betul-betul.
berbanding dengan kali pertama Ustaz ya. Kali pertama janji tak betul. Dalam hati tu kata sebenarnya kita gunakan permission untuk ada lagi kan, tapi kali kedua ni nak buat betul-betul. Maka Nabi Yakub sebagai seorang ayah yang dah sengsara masih lagi mendidik dengan kasih sayang. Ya baniya la tadkhulu min babin wahid, jangan masuk daripada pintu yang sama, tapi masuklah daripada pintu yang berbeza-beza bila nak masuk ke Mesir. Mengapa perkara ini dipentingkan? Kerana kita kena faham keadaan waktu itu ekonomi bermasalah Ustaz ya. Jadi bila 9 orang, 10 orang datang dengan unta masing-masing ini kan, bila orang tengok sekaligus saja maka akan di-attack, akan diserang, ataupun orang kata ini dia banyak ni, dia akan ada salah satu daripadanya ialah penyakit ain Ustaz. Penyakit ain ini apabila kita menampakkan kepada orang kita ada macam-macam ya. Jadi ini yang dibincangkan oleh ulama tentang betapa kena masuk pada pintu berlainan. Satu. Yang keduanya, pintu berlainan ini maksudnya adalah pelbagai strategi. Kena ada pelbagai strategi agar kalau seorang kena tangkap, yang lain tidaklah kena tangkap, masih lagi boleh menyelamatkan Bunyamin, masih lagi boleh mendapat bantuan. Jadi Nabi Yakub mengajar anaknya ini merancang dengan pelbagai strategi ya. Maka kata Nabi Yakub, wama ughni ankum minallahi min syai, ya, apa yang dicakap ini tidak bermanfaat kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disclaimer. Kita usaha bagi nasihat, strategi elok-elok, tapi sebenarnya ini semua tidak berkesan Ustaz ya, kecuali dengan izin daripada Allah. Ini perlu diberi perhatian. Kadang-kadang kita mungkin banyak pengalaman, ayah banyak pengalaman, bos banyak pengalaman, bila cakap kepada staff ke, kepada anak ke, ikut cakap abah. Abah ni banyak makan garam. Itu sebabnya sakit jantung. Kan? Sakit jantung maksudnya kalau anak tak ikut, staff tak ikut ke, tim tak ikut, kita rasa ini nak marah saja. Nabi Yakub dalam keadaan yang amat-amat huzun ya, ataupun bathi ya, amat-amat sengsara, sedih, panjang, masih lagi tidak memaksa-maksa kepada si anak, tetapi memberikan nasihat dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya, panjang kawasan situ diberi highlight Ustaz ya. Kisah ni kita rasa macam kita nak cepat je kan, nak tahu apa peristiwa sebenarnya. Tetapi ini di-highlightkan dalam ayat 67 nak menceritakan apa? Kejayaan Nabi Yakub mendidik anak. Kejayaan Nabi Yusuf, kejayaan kisah ini di hujungnya nanti adalah kerana tawakal pada Allah. Ya. Tawakal pada Allah. Kalau bukan kerana tawakal pada Allah, Nabi Yakub rasanya dah pelempang anak dia dah. Kan? Yang si anaknya pun dah stress out dan duduk kat rumah, takkan bantu abah untuk pergi ambil bantuan. Biarlah abah sedih-sedih, endahlah kita buat hal kita sendiri. Apabila si ayah tidak bertawakal dan juga menggantungkan harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah yang berlaku? Kamera pergi kepada abang-abang Nabi Yusuf yang nak masuk ke Mesir. Kita baca ayat 68 69 Ustaz. Ni roll kamera pula. Baik, 2 ayat lagi kita akan baca, masya-Allah. Bagaimana kita lihat Ustaz sebut tadi, perlunya strategi yang betul. Masuk pintu jangan satu pintu saja, biar berbagai-bagai pintu. Strategi supaya mudah kamu selamat. Tapi kalau takdir buruk berlaku juga, kau tak nak buat apa, maknanya tetap berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni kadang-kadang Nabi cakap soal takdir ni, kalau yang buruk-buruk ni baru dia kata takdir. Takdir nak macam mana, anak saya lemah, baru takdir. Yang dia dapat elok-elok dia tak sebut takdir. Dia rasa dia yang tu. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa sombong, sebab kita rasa ikhtiar kita semua. Kita lupa kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar. Keluar maksud Terengganu sikit. Okey. Insya-Allah. Okey, jom kita nak baca 2 ayat lagi. Ayat 68 dan juga ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Surah Al-Azim. Itulah dua ayat daripada ayat 68 hingga 69. Dan ketika mereka masuk mengikut apa yang diperintahkan oleh bapa mereka ke Mesir, mereka tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yaqub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah menambah lagi satu ayat untuk kita betul-betul faham tentang konsep tawakal yang sebenar-benarnya. Tawakal Nabi Yaqub itu yang dibekalkan kepada anaknya, yang dibekalkan kepada Nabi Yusuf yang sudah jauh ya, 20-30 tahun berpisah, dan juga dibekalkan untuk anaknya bernama Bunyamin yang dihantar bersama dengan abang-abangnya. Baik, jadi apakah konsepnya? Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yu'ni anhum minallahi min syai'. Ya, semua itu sebenarnya tidak memberi manfaat apa-apa pun kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, iaitu apa yang diinginkan oleh Nabi Yaqub. Apa yang diinginkan? Selamat, ya, anak ini kembali semula, dan kalau boleh Nabi Yusuf kembali semula, pasal dia ada sesuatu naluri seorang ayah, seorang ibu tahu apa perkara yang sedang berlaku. Tapi naluri itu tidak melangkau daripada ketetapan Allah SWT. Ini yang sedang disampaikan Ustaz, ya. Kadang-kadang ayah, mak dia kata, mak dah nampak dah kamu ini akan jadi begini. Contohnya kan. Itu naluri mak, itu naluri ayah. Okey, kita cakap begitu. Kita sayang, kita prihatin pada anak. Tetapi kita kena pastikan anak kita ini bergantung pada Allah. Khawatir nanti ialah dia sayang sangat pada mak, bergantung sangat hanya pada mak, ya, tidak bergantung pada Allah. Bila tak jadi apa yang disusun, maka dia akan stres, Ustaz. Itu yang sedang kita lihat sekarang ini dalam keadaan kita tahun 2021 ini, ialah ada orang dah rancang-rancang, ya, tapi tak jadi apa yang dirancang, dia akan stres, dan bila tidak bergantung kepada Allah, itu yang dia memilih untuk mencabut nyawa sendiri, kan, Allah. Ya, jadi ini yang kita minta dijauhkan, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Yaqub dalam ayat ini. Wa innahu, perkara ini perlu kita beri perhatian, ayat 68 hujung itu, wa innahu ladzu ilmin lima allamnah, iaitu padanya Nabi Yaqub ini ada ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya, iaitu ilmu tentang keibubapaan, tentang apa yang berlaku, tetapi ramai manusia yang tidak mengetahui. Ini ayat 68 yang perlu kita faham. Maksudnya salah satu daripada tanda ilmu, ini penting dikongsikan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Apa tanda orang berilmu? Kan, ilmu yang diajarkan oleh Allah, orang itu diambil tindakan atas ilmunya, Ustaz. Orang yang berilmu adalah orang yang ambil tindakan atas ilmunya, baru namanya orang berilmu. Nabi Yaqub sebenarnya boleh je cakap saya bertawakal pada Allah, tak payah anak dia cakap engkau pergi pada pintu berlainan, tak payah. Pandai-pandailah dia nanti, ya Allah, moga-moga dia masuklah pada pintu berlainan. Tapi Nabi Yaqub bukan begitu. Nabi Yaqub berusaha, ya, menasihati, menyayangi, membina anaknya
maka itu tanda Nabi Yaqub ini diajarkan ilmu, ya, dan itulah juga ilmu yang kita nak, Ustaz. Kita belajar Quran ini harapnya kita dapat beramal sehingga kan kita mengambil tindakan atas apa yang kita tahu. Jadi ini ayat 68 dan kita nak bawa pada ayat 69, Ustaz. Ya. Ayat 69 dah sampai. Ya. Ya, dah sampai masuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Okay. Ya, Nabi Yusuf. Tapi mereka kenal ke tak kenal Nabi Yusuf? Tak kenal lagi, tak kenal, tak kenal awal lagi. tak. Tak kenal lagi. Ya, Bunyamin tak kenal, abang-abangnya tak kenal, maka kita nak baca ayat 69. Oh. Apakah yang diujarkan oleh Nabi Yusuf yang tidak dikenali oleh abang-abangnya ini sendiri? Silakan, Ustaz. Masya-Allah, sama. Banyak betul ilmu-ilmu keibubapaan, parenting untuk anak-anak kita. Kalau dapat kita jadikan silibus surah Yusuf ni sebagai silibus untuk anak-anak kita. Betul. Dapat tak dengar Ustaz Fatadabur balik rumah, cerita ke anak-anak pula tadabbur surah Yusuf dengan terjemahannya, dengan kupasannya pula. Saya rasa anak-anak akan jadi seronok macam mana perjalanan yang hebat. Kerana ini adalah sebaik-baik kisah, insya-Allah. Kita baca ayat 69. Apakah yang berlaku seterusnya? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma dakhalu Dan ketika mereka menemui tempat Yusuf masuk ke Mesir, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah salah satu daripada babak-babak menarik, Ustaz, ya. Masya-Allah. Kembali semula abang bertemu adik, ya, bahagian pertama belum lagi semua, ya, tetapi ini yang kita akan lihat pada hari esok, insya-Allah, bila Allah menyatakan bahawa sebenarnya kadzalika kidna li Yusuf pada ayat 76 esok, insya-Allah, di mana perjalanan dia itu seperti lancar, ya, lancar sampai bertemu kembali, tetapi rupa-rupanya lancarnya itu ada sebab, ya. Lancarnya macam ada strategi sana sini, semuanya kena sini, ya. Mungkin sebelumnya ada yang komen, Ustaz, ya, kisah Nabi Yusuf ni mencabar betul ni. Ada ke orang yang macam ni, kan, yang kita nak cari orang ni? Kita bukan cari orang itu di luar rumah kita, kita cari dalam diri kita, tuan-tuan, ya. Cari dalam diri kita. Ada tak saya ni jadi macam ayah seperti Nabi Yaqub yang anak kadang-kadang buat perangai, ya. Alhamdulillah anak saya tak seperangai anak Nabi Yaqub. Kan, itu mencari diri kita, mencari Yusuf dalam diri kita, Ustaz, ya. Ustaz, kalau anak kita degil sikit-sikit, kan, kalau tengok pada anak Nabi Yaqub, Allah. Jadi ia menjadi pujukan, ya, betul. dia mententramkan hati kita bila kita baca surah Yusuf ini. Jadi walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah, iaitu saudaranya itu Nabi Bunyamin itu awal tu diselindung ataupun diselamatkan. Mengapa diselamatkan? Pasal dua-dua ni memang kena buli. Yusuf dan Bunyamin ini, adik kecil ini, selalu kena buli dengan abang-abangnya. Maka qala inni ana akhuk. Kali ini terbongkar, maksudnya Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya Al-Aziz itu kepada Bunyamin. Yang abang-abang ni tengah nak ambil barang ni, nak ambil barang makanan. Yang adik ni dia letakkan inni ana akhuk, iaitu aku adalah saudaramu. Ini adalah detik-detik gembira, tapi kena simpan senyap-senyap, jangan dibongkarkan, kalau tidak nanti habis, kan. Fala tabtais bima kanu ya'malun, jangan bersedih atas apa yang mereka selalu buat. Kerana apa? Kerana Nabi Yusuf dipimpin Allah untuk memastikan peraturan waktu itu tak boleh ambil Bunyamin, Ustaz, tak boleh tahan Bunyamin, salah dari segi perundangan. Tetapi bila Allah susun, apakah yang berlaku, kita akan saksikan hari esok, insya-Allah. Kita lihat dahulu resolusi halaman 243. Iaitu yang pertama, berhati-hati dalam memberi kepercayaan, terutama apabila pernah dikhianati, namun bukan terus menghalang.
Ini yang kita belajar daripada Nabi Yaqub. Yang kedua, pelbagaikan strategi dalam melaksanakan kebaikan. Jangan satu strategi saja, jangan satu sumber sahaja. Yang ketiga, sentiasa sedar ketentuan Allah lebih hebat dan penuh hikmah yang akan menatijahkan kebaikan untuk kita. Kita berdoa, Allah pimpin, buka pintu hikmah kepada kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa nahnu 'ibaduk. Allahumma anta khairun hafiza wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang sebaik-baik dan memelihara ya Allah. Dan Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani ya Allah. Ya Allah, peliharalah diri kami ya Allah. Peliharalah ibu dan ayah kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, kaum kerabat kami, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Peliharalah mereka semua ya Allah dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Kami tahu kami tidak dapat mengecapi sifat sabar ini melainkan dengan izin pemberian daripada-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kesabaran yang kuat ya Allah, sebagaimana kesabaran Nabi Allah Yusuf, Nabi-Mu Yusuf alaihi salam ya Allah. Dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, kepada-Mu lah kami berserah segala-galanya ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita untuk sama-sama ya, kita diberikan ilmu dalam kehidupan kita, ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu taala ya, dengan kita mendalami isi al-Quran. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang daripada nombor yang tertera. Sumbangan tuan-tuan ini malah amat berharga pada 10 hari terawal Zulhijjah ini, pahala digandakan. Kita sebarkan manfaat al-Quran agar anak kita dan keluarga kita adalah seperti contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan hari esok insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan menjaga keselamatan. Bagi yang mengambil vaksin hari ini, kita doakan kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada siri akan datang pada hari esok, melihat apa yang berlaku kepada abang-abang Nabi Yusuf yang dituduh sebagai apa. Kita saksikan My Quran Time, baca faham amal besok insya-Allah. Masya-Allah.